Oke, hai, selamat sejahtera kepada penonton-penonton sekalian. Jadi hari ini saya mahu bercerita tentang kisah seram lah. Kisah seram yang bertajuk Kisah Hantu Tumpang Kereta di Bukit Bau, guys. Jadi ini saya jumpa cerita ni dekat handphone satu lagi. Saya pakai daripada website lah, Cosmo, dekat Google ada. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulakan mulakan video kita pada hari ini. Okey, tajuk kita hari ini adalah Kisah Hantu Tumpang Kereta di Bukit Bau. Okey, kita baca. Sebagai seorang pemandu kereta sewa, sebagai seorang pemandu kereta sewa, Ishak Harun 65 berpengalaman luas dengan selok belok jalan terutama di Terengganu, guys. Yang mana asal dari Terengganu tu tahulah jalan ni. Lelaki yang menetap di Bandar Pakar Dungun itu berpengalaman menghantar ramai pelanggan sehingga ke daerah Besut dengan kereta sewanya. Sebelum memperlahankan kejayaannya beberapa tahun lalu atas faktor usia dan kesihatan. Bercerita tentang pengalamannya, peristiwa seram dialami sewaktu menumpangkan seorang wanita di Bukit Bau, Dungun pada tahun 1990-an lah. Masih belum dapat dilupakan. Memang kalau dah terjadi itu memang susah nak dilupakan. Menyebut tentang Bukit Bau, masyarakat setempat sering melabelkannya sebagai lokasi menyeramkan dan misteri secara kononnya mempunyai penempatan hunian kebetulan. Sebelum dinaik taraf pada tahun 2014, jalan yang menjadi antara laluan utama ke pantai timur sebelum kewujudan Lebuh Pantai Timur 2 LPT2 itu agak sempit, berselekoh tajam dan gelap. So tak ada lampu lah dekat jalan sana. Kita sambung balik. Sehingga sering mencetuskan kemalangan maut, katanya, kepada panorama baru-baru ini. Ishak mengakui pada mulanya kurang percaya dengan dakwaan tersebut, sehinggalah persepsinya berubah setelah mengalaminya sendiri pada tahun 1990-an. Jadi dia pun mengalami hal yang sama, saya rasa. Waktu itu saya dalam perjalanan pulang ke rumah di Pakar selepas menghantar penumpang ke Kampung Kuala Abang, Dungun. Sebaik melintah laluan di Bukit Bau, seorang wanita muda berambut panjang mengurai berbaju kurung melambaikan tangan menahan ketawa sewa saya, ceritanya. Ishak berkata pada mulanya dia tidak tahu mau melayan memandang pada ketika itu. Jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Memanglah semua hantu tu keluar lah pukul 1. Dah pagi dah. Namun tetap berhentikan kendaraan. Wanita yang berusia dalam lingkungan 20-an macam tu lah, merayu lisan saya untuk membantu membawanya pulang ke rumah orang tuanya yang terletak di sebuah perkampungan tidak jauh dari kawasan itu. Dia dengan sebab mendakwa mengalami kesulitan sehingga kehilangan barangan peribadi termasuk beg dan duit. Saya yang tidak sampai hati telah mempelawannya masuk ke dalam kereta sewa dan berjanji akan menghantarnya pulang tanpa mengenakan sebarang bayaran, katanya.
Isyak tu sebenarnya bukan nama sebenar Tambah Isyak walaupun hatinya meronta untuk mengetahui melebih lanjut. Wanita itu hanya memberitahu nama dirinya sebelum mendiamkan diri di tempat duduk penumpang belakang di sepanjang perjalanan. Walaupun baju kurung wanita itu agak berkedut dan berkeromot, bau badannya wangi membuat rasa was-wasnya tentang kemungkinan wanita itu sebenarnya hantu hilang serta-merta. Tidak lama kemudian, kereta sewa yang saya pandu tiba-tiba destinasi dan dia sempat menunjukkan rumah orang tuanya yang terletak di tepi jalan sebelum mengucapkan terima kasih dan beredar pergi. Ujarnya hari telah terus berlalu. Rezeki Isyak mencurah-curah selepas itu dengan menerima ramai penumpang, terutamanya bagi perjalanan jarak jauh. Jadi si Isyak ni, dia ni pemandu kereta sewa, macam Grab macam tu lah, macam taksi macam tu, tak sure sebab tak ada bagi tahu. Jadi dia ni mendapat penumpang tak tahu lah penumpang macam mana tu. Jadi setelah itu dia menghantar perempuan tu pulang. Beberapa hari telah pun berlalu, jadi dia tu terus mendapat penumpang yang banyak dari sebelum ni lah. Mungkin sebelum ni dia tak dapat banyak penumpang, tapi hari pun berlalu, dia pun mendapat penumpang yang ramai. Jadi dia berasa happy lah. Okey, kita sambung balik. Begitupun dia tetap tidak sedar hati dan nekat mengunjungi rumah yang ditunjukkan wanita pada malam itu bagi mengetahui cerita sebenar beberapa minggu selepas itu. Kedatangan saya disambut pasangan suami isteri yang mengakui ibu bapa wanita. Terkejut kedua-dua mereka. Malah wanita warga emas itu menangis terseret-seret. Teresak-esak apabila mendengar cerita saya. Dalam keadaan serba salah, suami isteri itu beritahu wanita yang menaiki kereta sewa saya itu sebenarnya sudah meninggal. Jadi akibat kemalangan jalan raya di Bukit Pauk kira-kira sebulan sebelum saya menemui pelibatnya, katanya. Jadi yang naik kereta sewa dengan dia tu siapa sebenarnya? Okey, mendengar penjelasan itu, giliran Isyak pula terkejut dan bertanya berkali-kali bagi mendapat kepastian sebelum ditunjukkan pusara wanita itu yang dikebumikan di tanah perkuburan Islam tidak jauh dari rumahnya. Saya demam selepas beberapa hari selepas itu. Walaupun tak pasti hikmah di sebalik kejadian sejak itu hari, saya lebih kerap masang bacaan Al-Quran, terutamanya apabila memandu kereta sewa pada waktu malam berbanding memutarkan radio untuk mendengar lagu kesukaan, ujarnya. Jadi begitulah ceritanya telah pun habis. Semoga korang suka dengan video kali ini. Kalau korang nak lagi dengar saya bercerita, korang boleh komen dekat bawah, cakap, bang, ceritalah lagi bang, macam tu. Saya akan cari cerita, ataupun korang boleh bagi tahu ataupun tulis dekat komen yang korang ni pernah mengalami satu kisah horor. Korang boleh tulis dekat komentar dekat bawah ini. Jadi nanti kalau saya ada masa, saya baca, lepas tu saya buatkan video untuk korang. Jadi itu saja. Selamat menonton. Tak tahu. So selamat Okey, dah tu je.
Bye.